Okey, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey. Kita ikut giliran Okey, untuk yang pertama Bonda ajar Rubiah dulu. Okey. Sila Bonda. Terima kasih Ustazah. Sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta Nasoro. Ro panjang. Satu lagi kan Bonda, dekat an tu kan, nun dengan kaf tu dah betul dah, angkal. Tapi dia punya ain tu dia tak jadi ain, dia jadi hamzah. Jadi kalau baca walan tarda dia jadi hamzah permulaan tu. Baru ditekan pada ain. Okey. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliyyin wala nasir. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به Jaga jangan yak. ومن ومن يكفر به bihi dua rakaat je, lepas tu faula tu ada fa. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Humul jangan humul. Humul khasirun. Boleh. Ya Bani Israel. Jaga sin, jangan heretkan isa. Ya Bani Isra. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها ولا يقبل منها عدل
ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Dengar sikit lagi. Tebal. Wala hum yunsarun. ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Separuh sampai situ kan? Sampai 1, 2, 3 kan? Semua. Okey, boleh. Baik. Seterusnya Ustazah. Bonda ajar Rugayah. Minta maaf. Masing-masing. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tardo Jangan, Bonda jangan lekatkan lidah tu dengan lelangit. Dia tak boleh walan. Walan. Lidah tu tak terkena dekat lelangit. Dia tak masuk tau Bonda. Walan, dia tak masuk tau. Dia ikhfa je, dia bukan idgham. Walan, dia tak jejak. walan tardo angkal yahudu Ain. Bonda, ain jangan kalau lagi hamzah kan. Walan tarda ankal. walan tardo Bonda jangan walan, dia jangan bunyi nun. Ikhfa ni dia tak boleh bunyi nun. Sebab nun tu izhar. Tapi kalau ikhfa, nun tu dia dah disembunyikan bunyi dia. Lidah tu tergantung. walan Lidah tu terkena. Lidah tu terkena dekat ni kan? Kena dekat lelangit kan tu? ya. Dia tak boleh kena dekat lelangit. Tak boleh. Walan tak boleh. Walan. Jelas tak bunyi dia Bonda? Saya sebut walan. Tu jelas nun. Walan tu tak jelas nun. Jadi macam mana yang correct? Gantungkan lidah tu jangan kena lelangit. Tu je syarat dia. Walan tak boleh. tak kena. Walan kena tak dekat lelangit? Tak. Tak kena. Tapi bunyi tu macam kena. Walan Jelas tu walan. Dia bukan LAN dah. Dia tak boleh LAN. Walan. okey. Walan tardo tak tahulah. Renggangkan sikit lagi ke bawah lagi lidah tu. Walan. okey. Jelas bunyi nun. Jelas bunyi nun. Walan. Lan kan LAN bunyi dia. Dia bukan LAN. Benda terus dulu. Syarat dia memang tak boleh kena. Kalau dia kena, dia dah ada kesilapan kat situ. Dia bukan ikhfa tapi dia jadi izhar. Walan tardo kalau ang pun dia jadi hamzah bukan ain. Walan tarda walan tardo jelas sangat bunyi walan tu. Apa benda? Dia ikhfa, dia memang tak boleh bunyi walan. Dia bukan masuk ta. Dia tak masuk. Tidak, dia ikhfa. Ni kena faham betul-betul. Ikhfa tu bukan memasukkan idgham. Ikhfa ni maksudnya dia antara izhar dan idgham. Dia jelas tak boleh masuk, tak boleh duduk tengah-tengah. Dia jadi serba salah gitu. Jadi bila dia serba salah tu dia kena letak lidah tu dekat tengah-tengah, gantung dalam mulut. Dia tak boleh walan, tak boleh. Itu kesilapan besar tu. Walan jelas sangat bunyi nun. Kena betulkan Bonda. Yang lain faham maksud saya kan? Walan tu tak boleh walan, dia kena walan. Tu. Ya, yang penting dia tak lekat. Walan tardo. Boleh. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ya. Qul inna hudallahi huwal huda
ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حتى تلاوته حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustazah. Sadaqallahul Azim. Sama-sama Bunda. Okey Bunda, dia kena ingat yang tadi tu. Dia ikhfa, Bunda mungkin selama ni pemahaman Bunda kalau ikhfa tu dia kena masuk dekat ta macam tu ataupun huruf yang 15 tu, huruf 15 tu masuk dekat huruf sebelah tu macam tu. Nun atau tanwin dia tak boleh masuk. Masuk tu hanya huruf idgham sahaja, iaitu huruf idgham ma'al gunnah ya wa mim nun. Yang ikhfa yang 15 bukan masuk, dia tak masuk. Kalau ready mulut untuk ta, bukan? Ready tu betul. Kalau masuk salah. Tapi cara kita nak ready, tak boleh letak lidah kita kat lelangit. Itu syarat paling utama. Walang tardo. Saya punya ke? Walang tardo. Satu je. Kejap Bunda, dekat buku coklat tu sekejap sebelum kita sambung. Cuba buka sekejap buku tahsin tu. Cuba tengok muka surat 121. Cuba perhatikan. 121 buku tahsin. Cuba tengok. Nun ikhfa kan? Okey, cuba tengok lidah tu. Ya Allah, ada aiskrim pula. Allah suruh jamah. Lidah ditarik ke belakang. Izhar. Okey, cuba tengok. Nun izhar dengan nun ikhfa tulis kan? Ya. Okey, Bunda cuba tengok. Apa beza antara lidah nun ikhfa dengan nun izhar? Apa beza dia Bunda? Yang paling ketara lah yang Bunda nampak. Gambar rajah 2 tu. Satu tu ada yang arrow tu, hitam tu. Satu tak ada. Bukan. Arrow tu tak ada maksudnya apa? Maksudnya apa kat situ yang Bunda nampak? Okey, sekarang kalau Bunda tengok lidah yang nun izhar tu, dia melekat tak dekat lelangit warna hijau tu? Lelangit keras tu. Lekat tak? Macam lekat je. Bukan macam lagi, memang lekat. Cuba sebut an. Itu melekat sebab itu nun izhar. Izhar ni maksudnya jelas. Faham tak? Bila jelas dia kenalah bunyi jelas nun tu an. Nani nu an. Tapi cuba tengok belah kanan, lidah tu naik tak dekat lelangit? Melekat tak dekat lelangit hijau? Tak melekat. Bila tak melekat, bunyi dia tak boleh bunyi an lagi. Dia bunyi Dia nak pergi dekat tempat huruf yang selepas dia tapi dia belum pergi. Itu ikhfa. Dia nak pergi tapi dia belum sampai lagi dekat lelangit. Tu kena faham betul-betul. Boleh? Bunyi tu seakan-akan macam dah lekat dekat lelangit. Kita sendiri dapat merasakan lidah kita tu kena ke tak dekat lelangit. Dan orang yang mendengar pun boleh tahu lidah orang yang membaca tu lekat dekat lelangit ke tidak. Sebab bila lidah tu tak lekat dekat lelangit, bunyi dia lain. Bunyi dia samar-samar. Ikhfa ni selain daripada maksud dia
menyembunyikan, boleh juga disebut sebagai samar-samar. Dia macam tak nampak, jelas tak jelas, faham tak? Sebab tu kalau dia jumpa qaf, contoh nun bertemu qaf. Qaf kita kena ingat dia keluar kat mana? Dia tak keluar dekat depan, dia keluar kat belakang. Dekat pangkal lidah belakang. Jadi kita sebut, tak boleh sebut min qablihim, salah. Kita kena pergi dekat belakang. Min qablihim. Dia mengikut pada tempat keluar huruf selepas nun atau tanwin tersebut. Ya, macam tu. Walang tarda. Walang Boleh? tarda. Tapi jangan sebal. tarda. Walang tak boleh pula. Walang dia kalau jumpa ta tak apa. Banyak cerita ikhfa ni. Dia kena nipis sebab ta itu huruf nipis. Walang senyum. Sambil senyum tapi lidah tak boleh lekat. Tu. Walang tarda. Ustazah. Walang jangan walang jangan ke depan. Walang gitu. tarda. Ya. InsyaAllah. Boleh? Boleh insyaAllah. Okey, seterusnya Hajar Zainab. Saya ni buka ayat Quran. Semua nampak kan ayat Quran tu? Saya buka ni saja. Kalau ada yang nak baca, saya boleh tengok mulut dia sekali. Tapi kalau nak baca ikut Quran masing-masing pun tak apa, tak ada masalah. Sebab saya bila saya tengok kat sini, saya nampak mulut sekali kat depan PC ni. Okey. Cubalah cuba Ustazah Okey. cuba baca yang dekat skrin. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Saya rasa tak mungkin nak kelas sekali lagi. Boleh. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Ya. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس Jaga naf, gigi atas, bibir bawah. La tajzi nafsun an ain. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Okey, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Hajar Zainab. Okey, seterusnya Bunda Hajar Rugayah. Dah makan. Dah. Bunda Hajar Rubiah, nak sebut Rubiah tersebut Rugayah. Ya Allah.
Dengar suara saya Ustazah? Dengar. Boleh. Kita ada berapa orang je hari ni? Tak Tadi ramai, Datuk kata dia baru sampai kat mesej tu. Dia baru sampai lambat sikit. Siapa nama? Surati Maidin dia uzur. So tak dapat datang. Oh, Yang dia lain tak uzur. tahu. Tapi dia tak dapat datang. Ke boleh masuk? Boleh masuk. Boleh je masuk. Tak payahlah baca. Masuk. Oh, okey. Nanti saya cakap Andi. Rugi pula. Penerangan tajwid nanti dia tak dapat dengar pula. Masuk dia mute je lah. Okey, Bonda. Boleh baca Bonda? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Nasoro. Jangan nak. Bonda saya tak nampak muka Bonda lah. Itulah ada Quran tu Ustazah. Saya cuba pun tak boleh. Baik semua. Bonda kena ketepikan. Tu ada. Okey. Tapi saya nampak Quran je. Muka saya tak nampak. Boleh. Okay, Bonda slide kan. Pakai handphone kan? Ya. Ada tak gambar? Okey. Ada. Okey, ada. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta Nasoro 2 harakat. Walan nasara hatta dia tak boleh. Bonda so dengan ra tu sama level. So tebal, ra tafkhim juga. Nasoro, dia jangan nasara. Nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Inna hudallahi huwal huda. Ya. Walakin ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal 'ilm. Kalau nak berhenti situ boleh. Sebab terpaksa tadi sebab nafas tak ada kan. Tapi mesti bunyikan lam. Minal ilm. Dia tak boleh melepasi lam untuk menyebut mim. Dia mesti sebut lam dulu. Minal ilm. Berhenti pada malak. Kalau dapat. Sebab kita tak nak langgar lam alif. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi malak. Okay. Ambil balik malaka. Malaka minallahi. Malaka minallah. Malaka minallahi waliyyun wala nasir. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Boleh? Ulaika yu'minuna bih. Ya. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israila dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Okay. Dzkuru ni'mati allati. Lagi sekali Bonda. Lagi sekali uzkuru. Uzkuru ni'mati allati. Uzkuru tu zal tu mesti keluar kat ujung lidah. Uzkuru. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin.
wattaqu yawma la tajzi nafsun an Yaumalla, kemudian tajzi tu panjang 2 harakat. wattaqu yawma la tajzi nafsun wattaqu yawma la wattaqu yawma la tajzi nafsun an Yaumalla, tekan sikit dekat lam. wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Okey, nafsin tu dia jangan rapat. Dia macam nun tadilah, nafsin. Dia tak boleh rapat lidah kat dalam langit. An nafsin syai'a. Ustaz tak boleh ambil kat la tak? Tak boleh Boleh? Mula Ustaz. Boleh. Boleh. La tajzi nafsun an nafsin syai'a Boleh. wala yuqbalu minha Wala yuqbalu minha. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها الشفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Sadaqallahul azim. Allahul Azim. Okey, habis benda. Macam mana Kak Riza, masuk tak Kak Suryati? Dia kata dia nak masuk, dia kata okey tapi tak masuk lagi Dia masuk ke untuk dengar je. Tak nampak pula dia app ke apa. Oh ya Allah, dah ada dah, saya tak perasan. La ilaha illallah. Dah. Dah, saya dah rasa tadi. Waktu tengah ngaji, dia unduh aiskrim. Kau nak banyak. Mana? Aku terkejut ni. Makan je lah. Kak Su. Ya. Kat kedai baju. Kak Su dah mute dah? Dengar Kuat Dengar? Belum mute lagi. Ya tu. Alamak, sorry. Astaghfirullahaladzim. Tak apa Kak Su. Kak Su baca tak? Baca? Baca. Okey. Kak Su baca sekarang. Alamak, okey. Buka surat. Buka surat 19. 19. Kalau tak buat Quran, boleh tengok dekat dalam skrin je. Boleh, ada. Ada 19 ayat 120. Ayat 120 sampai 123. Okey. Ustazah makan apa tu? Makan apa? Aiskrim. Suami saya duk belikan untuk, ada anak murid saya kat sini, belikan untuk anak-anak ni khas sekali. Tengah-tengah nak ngaji dia ulu aiskrim. Apa lagi? Bagus je. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan tasara hatta. Tak berapa dengar. Walan nasoro. Walan mana? Walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dia kalau lam yang sabdu tu Kak Su, lam yang sabdu tu tak payah dilama-lamakan. Contoh hatta tattabi'a tu lama tu. Tekan jalan. Hatta tattabi'a millatahum. Hatta tattabi'a millatahum.
ta dengan ta jangan cepat sangat. Dia ada sabdu. Okey. Hatta tattabi'a millatahum. Hatta tattabi'a millatahum. Ya. Okey. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Dia tak boleh bunyi im. Kalau kita baca minal im, lam tak ada. Minal ilm. Ilm. Mesti lam dulu. Minal ilm. Tu. Tapi kat situ, kat Su, ada lam alif. Dia kalau nafas tak sampai, tak apalah berhenti. Tapi Okey. kalau nafas masih sampai, biar melepasi daripada lam alif tu. Minal ilmi malak. Dah berhenti kat situ, ulang balik malaka minallah sampai habis. Cuba ulang balik. Wala ini taba'ta ahwa'ahum sampai malak. Sampai kot Kak Su. Okey, insyaAllah. Dia olahragawati ni mesti sampai punya nafas. Astagfirullah. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi malak. Malak. Sikit lagi ain tu masukkan. Minal il. Dia jangan minal il. Minal il dia jadi hamzah. Minal ilmi malak. Minal ilmi malak. Okey. Ambil balik. Malaka. Malaka minallahi mawwaliyu. Miu. Malaka minallahi mawwaliyu wala nasir. Waliyu. Dia masuk ya dulu. Waliyu wala. Waliyu wala nasir. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Jangan panjang. Kak Su kalau berhenti situ, jangan pandang yang ya kat ujung tu. Bila kita berhenti dekat tihi tu, dia lalu tak dekat yang tanda panjang tu. Tak lalu kan? Kita ta dengan ha. Jadi haqqa tilawati. Pendek Pendek. Kalau dia nak lalu kan, dia nak terus barulah watihi ula. Melainkan kalau dekat huruf ni kat Su antara ta dengan ha tu tengah dia ada ya. Barulah baca tilawati. Kenapa panjang? Sebab ada ya. Sekarang ni ta dengan ha tak ada ya tengah dia. Okey. Okey. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bih. Itu pun sama. Antara ba, cuba Kak Su tengok. Antara ba dengan ha ada huruf ya atau huruf mat tak? Bukan ha tu dia jadi apa kira Panjang. Panjang. Bukan. Kalau sambung baru panjang. Bila kita berhenti dekat ha, ya tu macam tak sentuh. Yu'minuna bih. Sebab ya itu dikira kat situ maksilah. Maksilah ni dia berhubung. Kalau dia berhenti maknanya dia tak ada hubungan lah dengan ayat sebelah tu. Okey. Ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil zkuru ni'mati. Ladhkuru jangan ladh. Ladhkuru. Ya bani Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni dengar. Anni faddaltukum alal alamin. Wa anni faddaltukum. Wa anni faddaltukum alal alamin.
Ya. واتقوا يوما لا تجري نفس Tajzi nafsun. لا تجزي نفس La tajzi لا تجزي نفس عن نفس شيئا nafsun an nafsin syai'a. عن نفس شيئا. Nafsin tu Kak Su tak boleh lekat lidah kat langit sebab dia ikhfa. Sun boleh sebab dia izhar. Sin ni tak boleh sebab dia ikhfa. Nafsun an nafsin syai'a. Nafsun an Sun tak boleh lama. Sun tu izhar. Okay. Nafsun an, sebelah dia baru bunyi dengung. Nafsun an nafsin syai'a. Ya. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها عدل ولا عدل ولا تنفعها. jangan bunyi tan. ولا تنفعها, ikhfakan dia. ولا تنفعها فاعها ولا تنفعها شفاعة ولا هم شفاعة ولا شفاعة ولا هم شفاعة ولا هم ينصرون. Hum tu tak dengung, yun tu dengung. Dan bila dengung ni mesti dibaca dengan tidak jelas. Wala hum yunsarun. ولا هم ينصرون. Okay, alhamdulillah. Terima kasih Kak Su. Okay Kak Su. Kak Su lagi apa benda Zazah sebut? Makan aiskrim tu jadi weng pula. Kak Riza. Pandang dah Kak Riza tapi sebut Kak Su. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Jangan ditebal. Wala nasir. Nipis. Okay. Min waliyyin Malaka. malaka. Ni untuk Okay. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun. Lagi sekali Kak. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'ah
wala tanfa'uha syafa'atun wala hum yunsarun. Okey, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Azim. Terima Saya nak kasih, tanya ayat 124 ni saya dah baca ke belum sampai bawah? Dah. Dah kan? Saya dah record Dah. sekali dan saya hantar separate hari tu kan? Ya. Dah. Okey, alhamdulillah. Okay, kita terus masuk buku coklat lah kalau gitu Okey, sekejap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita tak habis lagi tentang huruf sukun mendatang. Maksud Tak sukun habis mendatang lagi. apa, ingat tak? Ingat tak apa maksud sukun mendatang? Dia sebab Dia alif asal dia bukan sukun. Sebelum datang. dia Huruf ra sukun mendatang ni maknanya ra tu dekat huruf tu tak ada tanda mati. Kita mati. Dia datang kemudian. Sebab dia kita nak datang berhenti kemudian. kan. berhenti, Bila berhenti okey. matilah dia, datang mati tu maksud. Okey. Okey. Kita tengok huruf ra sukun mendatang yang dibaca dengan tarkib ketika bila? Ketika yang pertama huruf ya tu yalin dan yang kedua huruf ya itu ya mat. Senang aja. Dua-dua ni huruf ya. Macam mana kita nak kenal yalin? Syarat dia sebelum yalin itu berbaris atas. Macam mana kita nak kenal ya itu ya mat? Syarat dia sebelum ya mat itu hurufnya berbaris bawah. Jadi kedua-duanya nanti kalau kita nampak ya tu sebelumnya baris atas dan kita nampak ya tu sebelumnya baris bawah, memang kekal bacaannya dengan tarkib. Nampak? Jadi kita tak payah tengok ra tu baris apa. Jangan kita sibuk-sibuk tengok ra tu baris atas tebal, jangan. Bila kita berhenti, ingat satu perkara, bila berhenti baris yang ada pada ra tu digunakan tak? tak. Tak guna. Bila berhenti, ra yang bertanda itu tidak digunakan kerana dia telah dimatikan. Telah dimatikan, jangan hidup balik. Okey, melainkan kalau dia nak baca sambung. Kebetulan pula dua-dua contoh yang dibagi ni ra itu berbaris bawah. Kalau dia sambung tetap juga dibaca dengan nipis pada kedua-dua contoh. Contohlah kalau kata ayat tu wat-tayra. Barulah kita baca sambung mengikut ra berbaris atas dibaca dengan tebal. Kalau nipis wat-tayra tu tetap dibaca dengan kalau baris bawah ra tu macam contoh tu tetap dibaca dengan nipis. Okey, kalau tengok dia punya penjelasan ra sakinah iaitu ra mati kerana waqaf. Jadi pada kalimah wat-tayri bila waqaf tak boleh dibaca wat-tayri lagi. Dia kena baca dengan wat-tayr. Asalnya berbaris fathah, kasrah atau dhammah. Nampak tak masuk asal tu? Tak kisah ra tu baris atas ke, bawah ke ataupun depan. Janji huruf sebelumnya yalin. Macam mana tadi nak kenal huruf yalin? Baris atas. Ya mati sebelumnya baris atas. Baris atas. Sebelum yalin itu, sebelum ya mati itu berbaris atas. Macam mana kita nak kenal ya tu ya mat? Dia dia baris bawah. Baris bawah. Baris bawah. Itu ya mat. Tapi kedua-duanya sama dibaca dengan nipis. Wat-tayr. Kemudian kalau bagi yang ya sebelumnya baris bawah tu yalin dibaca al-munir. Macam mana cara kita nak betul-betul pastikan ra itu nipis? Senyum sampai sudah. Senyum saja. Wat-tayr. Tapi janganlah pula kita senyum atau sengih daripada awal. To pun kita bantai sengih juga. Wat-tayr. Tak boleh lah. Wat-tayr tak boleh. Wat-to. Tetap tebal to kan? Masuk iya tu dia lembut dan masuk pada ra itu nipis. Wat-tayr ataupun al-munir. Jadi kalau perhatikan, cuba perhatikan baik-baik saya punya kedudukan mulut. Bila kita dah sentuh ya sahaja, mulut kita tak bergerak ke depan dah. Tak muncung. Contoh. Wat-tayr. Nampak tak? Yang bergerak, yang sibuk buat kerja, kita punya lidah. Sebab ra itu adalah huruf lidah. Sama juga yang sebelah. Al-munir. Al-munir.
Jangan baca Al-Munir. Moncong je habis lah. Jadi tebal lah dia. Bonda boleh buka kamera, tak nampak bonda punya muka. Oh, sorry. Ingatkan perasan. Barulah nampak. Okey, so jelas untuk yang ini kedua-duanya dia baca dengan nipis. Kerana apa tadi? Ya itu Yalin dan Yamat. Mana nak kenal Yalin? Sebelumnya baris atas. Macam mana nak kenal Yamat? Sebelumnya berbaris bawah. Senang aja, simple, insya-Allah, mudah-mudahan Cuma kadang-kadang bila kita baca Quran, kita berhenti dekat ra, kita dah confuse sebab kita tak nampak sukun, yang kita nampak ra tu ada baris. Nak kalau baris depan dengan baris atas tu yang kita bantai tebal juga tu. Jadi kita jeling-jeling lah sikit huruf ya tu bila kita nak berhenti. Jangan jeling ra jeling ya, tengok sebelum ya tu. Mat ke, lin ke. Barulah kita tahu bacaan tu nipis. Okey, habis untuk bahagian atas. Okey, faham tak? Jelas tak yang atas? InsyaAllah. InsyaAllah Okey, baik. Saya terus pada yang bawah. Huruf ra. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ini ada apa nama? Ada khilaf bawa buku. Baru pelajar cemerlang. Doa Ustazah, doa. Amin. Semua kawan-kawan semua duduk gelak saya belajar. Diorang gelakkan saya, tengok. Jangan gelak, nanti sekarang belajar dengan Kak Su nanti. Alhamdulillah, masih mula Ustazah. Amin. Okey, kita patah balik tadi. An-Asri bila sambung tak ada pertikaian apa-apa, tak ada khilaf. Dia tetap dibaca dengan nipis ke tebal? Nipis Okey. Baik, dekat situ dia tulis ra harus dibaca tafkhim atau tarqiq. Dia boleh dibaca dua-dua. Dia boleh dibaca dua-dua bila dia waqaf. Sama ada contohlah dia baca wa auhayna. Sekejap, betul ke? Okey, betul. Wa auhayna ila Musa an asru. Itu kalau tebal. Asru. Kalau dia berhenti asru. Kerana apa? Sebelum ra itu adalah huruf sin yang mati. Bila mati tak boleh tengok. Tengok pula sebelum sin mati, iaitu huruf hamzah berbaris fathah. Maka dia boleh baca dengan tafkhim. Yang bunyi dia tadi asru. Berhati-hati ketika kita menyebut ra tu jangan tebal. Ketika menyebut ra tadi sin tu jangan tebal. Takut nanti jadi sod. Asr. Jadi tebal tak boleh. Yang kita nak suruh tebal ni adalah huruf sin. Huruf ra bukannya huruf sin kan. Jadi berhati-hati. Itu harus dibaca tafkhim. Tapi dia kata kat situ tarqiq lebih diutamakan. Kerana apa diutamakan tarqiq? Ra sakinah kerana waqaf. Asalnya berbaris kasrah dan selepasnya terdapat huruf ya mahzufah. Tapi dalam ayat Quran tersebut dah tak ada lagi lah ya mahzufah tu. Sebab namanya pun ya tu yang dibuang. Iaitu huruf ya yang telah dibuang pada penulisan Rasam Usmani. Jadi bila kita tahu tempat-tempat yang asalnya ada ya, maknanya kita boleh juga baca dengan tarqiq. Dan memang dia mengutamakan bacaan tarqiq. Kerana dia memandang pada asal ada huruf ya tadi. Jadi dia baca wa auhayna ila Musa an asr. Sebab dia nak meraihkan huruf ya yang dibuang tu. Tapi kalau ada yang bertanya kan soalan dia, boleh ke tak sebenarnya Ustazah? Kok lah tiba-tiba saya terlupa nak baca waqaf, terbaca tebal sebab dia dah nampak hamzah tu sebelum sin tu kan. Boleh, tak ada masalah. Tak salah sebab dia dah kata harus. Kadang bila kita belajar banyak perkara ni kita lupa. Mungkin ada setengah orang yang ingat dia akan baca asr. Kenapa dia boleh ingat baca asr tu? Sebab dia tahu asr tu adalah asalnya asri. Okey, jelas? Itu kalau wakaf kan Ustazah? Kalau waqaf. Waqaf saja wasal ni. Yang wasal memang tetap nipis lah. Dia tak boleh jadi tebal. asri lah. Ya.
Ustazah dia bukan macam bila sebut asr. Ro. Tak apa Ustazah? Asr. Macam tu. Okey, kenapa? Apa dia maksudnya? Macam ro. Mesti kena bunyi. Asr. 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 Mesti kena apa maksud aja yang dia punya takrir tu, bergetar tu. Ro. Mesti itu sifat dia. Asr. Ingat tak? Sifat ra kan ada 7 termasuk inhiraf dan takrir. Kalau kita sebut asr, tak boleh sebab dia tak cukup sifat. Macam bunyi ro itulah ro asr. Asr memang kena bunyi sebab ra tu mati. Sin bunyi mati, ra pun bunyi mati. Yang tak boleh tu asr, tak boleh berhenti. Tu tak boleh lah. Maknanya Asr. bukan lantun asr. Lantun tak boleh. Apa-apa pun kita sebut huruf tu mati, mesti bergantung pada sifat dia. Ra ada tak qalqalah? Tak ada. Tak ada. Asr. Cukuplah jangan asr. Oh, asr. Macam tu je. Asr. Itu saja. Itu kalau nipis, kalau tebal asr. Itu kalau tebal. Tapi kalau asra, tu tak boleh lah, terlebih dah tu. Terlebih tu. Yang penting kita kena pastikan dia ada bunyi takrir. Okey. Boleh? Dia sebenarnya dalam Quran 2 kalimah ni sahaja, iaitu asri dengan wanuzuri. Yang bawah tu cuba tengok. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Dia boleh baca wa nuzur sebab apa? Sebab ra itu ra sukun mendatang kerana sebelumnya zal baris depan. Bila ra mati sebelum baris depan kan tebal. Okey, itu dari satu sudut. Tapi dari satu sudut lain, apabila kita tahu kalimah wa nuzur tu asalnya wa nuzuri, maka dia ada huruf ya kat hujung yang dibuang pada tulisan sahaja. Jadi dia baca macam ni. Wa nuzur. Macam mana nak bagi nipis? Mulut tu senyum selepas membariskan depan. Selepas memuncungkan pada zal tadi, senyum terus. Wa nuzur. Kalau tak senyum, dia akan jadi wa nuzur. Dia akan tebal. Okey. Ini sebagai tambahan lah saya nak bagi tahu ada berapa sebenarnya dalam Quran. Ada 12 tempat dalam Quran sebenarnya yang melibatkan 2 kalimah tadi. Ni tak ada tulis dalam ni. Saya tambah. Boleh tulis kat tepi tu sebagai nota. Okey. Ada berapa tempat dalam Quran? 12. 12. Jadi 12 tempat itu dia berkait 6 tempat kalimah asri. Lagi 6 tempat kalimah nuzuri. Tapi lain-lain surah. Dia banyak dekat surah Al-Qamar. Yang wanuzuri ni semua dekat surah Al-Qamar. Boleh? Tapi tak apa, dalam buku Tahsin Coklat tu dia dah boldkan tulisan tarkik lebih diutamakan, insya-Allah lah dia membantu kita. Okey. Apa kalimah dia tadi? Asri dengan wanuzuri. Asri ada 6 tempat, wanuzuri ada 6 tempat. Yang wanuzuri tu semua dalam surah Al-Qamar. 6 tu surah Al-Qamar. Yang asri tu lah dia bersepah-sepah. Dia ada dekat surah Hud, dekat surah Al-Hijr. Jadi kalau rajin kita nak buka ni kan, kita terus tanda. Kalau memang ada 30 juzuk mushaf, kalau nak tanda sekarang pun boleh. Kalau boleh kita nak raikan lah apa benda yang kita belajar tu, dia kata lebih utamakan yang mana. Jadi kita ambil lah yang utama. Gitu. Supaya tak confuse. Tapi sekiranya kita nak wakaf, kalau kita nak sambung, dia hanya bergantung pada huruf tersebut, baris huruf tersebut. Jadi kalau dia sambung ni, asri dengan wanuzuri ni tak ada pertikaian. Semua dibaca dengan nipis. Boleh faham tak? Okey, nanti cuba cari sendiri. Saya bagi surah aja, boleh? Boleh Ustaz. Okey, ini untuk yang asri dulu. Boleh buat nota sikit lah kat tepi tu. Cari yang asri dulu. Yang pertama surah Hud ayat 81. Kak Su ada pensel? Dah beku dah. Kak Su punya lain okey tak? Orang cemerlang lupa.
Surah Hud ayat 81 Ustazah. Betul bunda. Lepas tu surah Al-Hijr ayat 65. Nanti boleh semak, boleh tengok ada tak kalimah asri tu. Lepas tu yang ketiga surah Ad-Dukhan ayat 23. Surah Ad-Dukhan ayat Al-Hijr 23. ayat berapa? Al-Hijr tu ayat Ayat berapa? 60. Al-Hijr ayat 65. 65. Lepas tu Betul. Ad-Dukhan ayat 23. Ayat 23. Okey. Surah Taha ayat 77. 77. Surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara, orang-orang yang bersyair. Asy-Syu'ara ayat 52. Oh, sedap sikit menulis kan? Dah lama tak menulis. Surah Al-Fajr ayat 4. Cukup tak 6? Al-Fajr. 1, 2, Cukup 6 3, 4, 5. 6. Cukup 6. Surah Toha dah bunda. Surat Toha dah. Ad-Dukhan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6. Okey 6. Apa Kak Su? Tak. Ulang balik apa yang Ustazah cakap tadi. Okey, surah Hud ayat 81, surah Al-Hijr ayat 65, surah Ad-Dukhan ayat 23, surah Taha ayat 77, surah Asy-Syu'ara ayat 52. 52 ke 53? 52. Oh 52. Yang 3 tu tadi surah Dukhan 23. Al-Fajr. Okay, untuk Al-Fajr ayat 4. Cuma yang Al-Fajr tu dia bukan kalimah asri. Dia depan tu Yasri. Oh. Yasri. Dia tukar Hamzah kepada Ya tu. Dia bergantung pada makna lah kan. Lepas tu daripada Wanuzuri tu semua daripada surah Al-Qamar. Semua surah Al-Qamar cuma tuliskan ayat sahaja. Nanti boleh semak. Ayat 16. Okey, surah Al-Qamar ayat 16, 18. Al-Qamar. Ya. Betul. Sebelah tu ayat. Betul. Tapi yang ini dia tak bagi nanti saya terangkan yang sebelah. Ni ambil dulu. Ayat 16, 18, 21, 30, 37, 39. Okey. Yang mana wanuzuri, ra tu baris bawah. Nampak tak ra tu baris bawah? Bila ra tu baris bawah bermakna dia ada asal dia iaitu ya. Sama juga tadi fa'asri. Ra baris bawah bermakna dia ada asalnya ya. Okey, dapat tak? 6. Tapi Kak Su, cuba tengok muka surat sebelah tadi yang Kak Su tanya tu kan. Iaitu praktis kalimah Al-Quran yang surah Al-Qamar. Okey, cuba tengok ayat 1. Dia memang yang ini boleh semak terus, boleh tulis terus, dibaca tebal ke nipis Okey, cuba tengok nombor 1. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Tu tebal ke nipis? Tebal. Tebal. Kerana apa tebal? Cuba nyatakan. Ra ini ra sukun mendatang ke ra sukun asli ni? Asli. Suka Mana mendatang. pula asli? Mendatang. Kalau asli ra itu bertanda mati. Kan? Okey, Bonda, cuba tengok daripada ayat 1 hingga ayat 7, setiap penghujung ayat itu ada tak tanda mati dekat ra? Tak ada. Ya. Tak ada. Jadi keseluruhan dalam contoh itu semua adalah ra sukun mendatang nama dia. Dia bukan ra sukun asli. Tu kena faham yang pertama. Kemudian tengok tadi yang nombor 1 kita dah dapat jawapan iaitu dibaca dengan tafkhim. Tafkhim. Okey. Ini baru secara teori nanti secara praktikal kita tengok dia tafkhim ke dia tarkib ke bunyi dia. Okey. Kemudian ayat yang kedua wa iyarau. Yarau tuliskan tafkhim sebab ra berbaris fathah. Ya.
Okey, maaf. Nombor 1 tadi saya tak terangkan. Wansyaqqal qamar tu dibaca dengan tafkhim sebab ra sebelumnya berbaris atas pada mim tu kan ma tu. Okey. Ayat 2 wa iyarau. Okey, ra dibaca dengan tebal sebab ra berbaris atas. Jangan yarau. Ni bahaya sebab waw tu waulin. Ramai orang baca wa iyarau. Jangan yarau yarau. Okey. Ayatan yu'ridu. Yu'ridu dibaca tebal ke nipis? Nipis ataupun tarkik sebab dia dah jelas baris Bawah. kasrah. Betul. Okey, kemudian wa yaqulu sihrum. Sihrum tu dibaca dengan Tebal. tebal Rum. tafkhim sebab ra berbaris tanwin dhammah ataupun baris 2 di hadapan. Kemudian mustamir, tebal ke nipis? Mir. Tebal. Nipis. Oh. Nipis Ni sebab ada ini ada 2 khilaf ni, ada 2 ulama ni, macam mana ni? mir. Bawah tu kan. Kita Okey. Sebelum tu Ah, bawah. kita Mir. okey, kita kena tengok Kan. balik ra itu sukun mendatang ke sukun asli? Suka mendatang. Bila mendatang ra tu kita boleh guna tak barisnya? Tak boleh. Tak boleh. Jadi Boleh. tengok huruf sebelum dia, maka dia jadi nipis ke tebal? Nipis. Nipis. Nipis bunda, tarkik bukan tafkhim. Tarkik. Dia kalau tafkhim. Bunda, apa sebab bunda sebut tafkhim tadi tu? Sebab damir roh. Damir Itu saya kata tadi, bila ra yang mati itu bukan ra sukun pada tulisan, dia tak boleh dipandang pada baris dia. Mesti pandang pada huruf sebelum dia. Kita akan pandang baris pada ra itu apabila kita sambung, apabila kita hidupkan bunyi dia. Kita baca, adakah kita hidupkan baris pada ra? Tidak kan? ya. Kita akan matikan. Jadi bila mati, dia tak boleh dirujuk. Contoh, orang mati boleh kita rujuk tak? Nak tanya apa-apa kat orang mati? Tak boleh. Kita kena tanya yang hidup. Jadi yang hidup kat situ mim. Saya dulu belajar dengan ustaz saya macam tu. Kadang kata anak murid saya susah nak faham, saya buat macam tu Ustazah, semua faham. Contohlah kan. Jadi bacaan dia mustamir. Nipis. Dan ra itu ditekan kuat sedikit. Mir. Sebab dia bertanda sabdu. Tapi tidak bermakna ra yang bertanda sabdu tu kita kata tekan kuat tapi banyak beranak pula dia punya takrir. Tidak. Dia tak boleh baca mustamir banyak sangat berikut-ikut. Tidak. Tapi penekanan dia tu kuat sikit. Mustamir. Mustamir. Dia bertakrir ataupun bergetar tu dekat depan je. Yang belakang dah tak ada getar dah. Mustamir. Okey, dan ditekan sebab dia ada 2 huruf. Oh, tak boleh. Huruf sabdu ni dia ada 2. Dia tak boleh mir. Tapi kalau sambung, Mir. barulah dia boleh rujuk pada huruf ra tu dan dibaca dengan tebal ke nipis? Tebal. Itu betul tebal. Mustamirun. Barulah dihidup. Barulah diguna pakai baris tu. Okey, seterusnya. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ. Amrim tu tebal ke nipis? Nipis. Okey Kak Su, apa sebab tebal? Mustaqir. Sebab ada sabdu dengan mim. Tidak, tak ada kaitan. Dia tengok ra saja. Ra tu baris apa? Bawah. Bawah. Bila baris bawah dia kekal dengan dibaca tarkik. Wa kullu amrim. Dia tak ada kaitan dengan mim. Mim tu hanya ditekan saja masuk. Tak, ada sabdu tu maksud dia ditekan pada huruf tersebut tapi dia tidak disuruh tebal. Tidak. Ra itu berbaris bawah. Okey. Jadi bacaan dia tarkik. Kemudian mustaqir, tebal ke nipis? Dia datang lagi. Tebal. Nipis. Kenapa tebal? Istiqan tu kan? Mustaqir. Saya ulang lagi sekali. Bila kita baca berhenti, ra tu hidup ke mati?
Mati. Mati. Tak boleh tanya orang mati. Tak boleh tanya tadi orang dah jawab mati. betul. Okey. Tapi saya selalu Jadi- silap Ustazah. Sekarang Itu saya kata. Semua roh macam Itu saya kata. mustakir. Sebab gitu. nampak baris. Roh. Ingat, bila berhenti bermakna dia mati. Bila dia mati, bermakna dia tak boleh diguna pakai baris tu. Oh. Sebab tu kita kena betul-betul faham maksud sukun mendatang dengan sukun asli ni. Memang silap lah sama ni saya ni. Jadi dia tak boleh baca mustaqir. Tak boleh. Kalau nak tebal juga, kan mulut kita ni degil nak tebal juga. Sambung. Kalau sambung boleh tebal sebab dia hidup balik dengan baris depan. Mustaqir. Gitu. Okey, jadi yang ini dia baca dengan nipis. Mustaqir. Mustakir. Lagi sedap bunyi dia mustaqir. Kan? Tapi tak terbayang Ustazah punya roh tu selalu dia macam terikut itu. Kan Ustazah? Apa nanti kejap lagi saya rekodkan praktis kalimah ni dalam grup lepas habis ni sekarang. Lepas tu nanti minggu depan ke kalau sempat kita buat praktikal dulu. Nak tengok ada tak kesilapan nipis dan tebal tadi. Tapi kos tu tebal tak Ustazah? Of course tebal. Of course. Cuma ketebalan kof itu dia dah turun level. Sebab dia berbaris bawah. Sebab dia tetap huruf isti'la tapi dia tidak ada itibaq. Dia tidaklah sekuat to, sok, dok, tozo. Kalau baris bawah dia kekal tebal. Kalau kof ni dia kurangkan tebal dia. Okey? Mustaqir. Baik. Jadi terus tulis mustaqir nipis. Jangan tulis tebal kan salah. Okey, seterusnya walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Ra tu dia baca tebal ke nipis? Tebal. Tebal. Kerana apa tebal? Ui, confident yang ni bagus. Okey, kerana apa tebal? Atas. Ra sebelumnya berbaris atas. Dia kena sebut macam ni bonda. Ra mati sebelumnya baris atas. Kenapa mati? Sebab kita berhenti. Okey. Okey, terusnya hikmatun balighah fama tughnin nuzur. Ni saya nak tanya. Kalimah nuzur tu tebal ke nipis? Nipis. Tebal. Sebab Tebal. banyak hilaf ulama ni, bahaya. Okey, tadi cuba buka balik semula muka surat 101. Okey, yang dia tulis wanuzur tu ra baris bawah ke baris depan? Depan. Masuk depan. Baris bawah wanuzuri. Bila wanuzuri ra baris bawah mestilah ada huruf asal dia ya. Tapi kalau huruf baris depan dia Tadi baru belajar. Lupa. apa belajar. Jadi bila kalimah an-nuzuru, cuba perhatian nuzuru tu ra baris depan. Bila ra baris depan agak-agak ada tak asal ya? Ada lah. Kalau ra baris depan ada pula ya, dia jadi wanuzuru, nanti dia jadi tughnin nuzurui. Jadi nuzurui. Tak ada nuzurui. Jadi yang ini okey, nombor 5 ni macam Kak Su cakap tadi kan. Nombor 5 ni tak termasuk dalam 6 senarai wanuzuri tadi. Sebab ini nuzuru. Yang dalam senarai 6 tu nuzuri. Yang mana baris bawah itu asalnya ada ya. Ya kan baris bawah dengan ya kan dia jadi mak asli kan. Contoh macam ra baris depan mana boleh masuk ya. Jadi yang ini okey, jadi yang ini dia baca tebal ke nipis? Tebal. Tebal. Ya betul. Ra mati sebelumnya baris depan. Jadi fama tughnin nuzur. Muncul terus nuzur. Ni mudah kan? Kerana apa ada beza dengan nuzuri tadi? Sebab baris dia. Walaupun kedua-duanya mati. Okey, seterusnya. Apa dia Kak? Mudahlah sebab ustazah bagi jawapan. Bagilah jawapan bocor dulu. Tengok minggu depan macam mana mudah ke tak? Aduh. Adalah homework sikit kan. Okey, terus ayat 6. Fatawalla anhum. Berhenti. Dekat situ waqaf lazim. Berhenti
Yauma yad'u da'i ila syai'in. Ujung tu tebalkan nipis. Bal. Nation nukur. Bal. Tebal. Tebal sebab Tebal. Sebab kaf baris depan. Ni bagus ni. Ni semua jawab dia tak ada khilaf. Dia semua sependapat ni. Sebab atas-atas sudah banyak salah. Okey. Dan akhir sekali baris depan. khusya'an absaruhum. Absaruhum Tebal. tebal. Sas. Dia punya menyatakan tebal tu macam geram nak bunyi tu tebal. Kalau salah juga tak tahulah. Ra dibaca dengan tafkhim. Okey, kemudian kalimah sebelah dia yakhrujuna, yakhru. Tebal. Tebal juga tafkhim. Okey, minal ajdasi ka'annahum jara. Tebal. Jaradum muntashir. Belakang tu tebal ke nipis? Nipis. Nipis kalau waqaf. Kalau sambung? Tebal. Tebal. Masya Allah. Masya Lama-lama Allah. mahir. Dia kan siap ke depan. Hilang ngantuk tahu sebenarnya petang-petang kala ni. Ayat ketujuh betul. Last week mengantuk. Last week bonus sampai terlelap, kesian. Dah puasa Sebab lah banyak. Ustazah. Last Ini week bonus puasa ke? Tak bangun sahur. Oh tak. Allahu Akbar. Okey, jadi pada kalimah ni nanti minggu depan kita cuba baca. Cuba baca. Kalau kita nak jimat masa, ambil pada kalimah-kalimah tertentu sahajalah. Kalimah-kalimah tertentu. Sebab saya ni jenis telinga saya ni telinga tikus. Kang asalnya ustazah ni nak menyemak ra je. Tapi bila dah yang lain tu baca tak dengung, tak panjang, tak cukup, ustazah semua nak tegur. Jadi kita fokus pada ra. Jadi nanti mana yang ada ra tu tandakan kita sebut kalimah-kalimah yang ada ra sahaja. Tak payah baca keseluruhan. Tapi untuk rakam ni, untuk saya share pada semua, saya baca keseluruhan lah. Nanti boleh semak bacaan tu dan tandakan terus. Boleh InsyaAllah boleh. Okey. Saya record أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر صدق الله العظيم. Okey. Yang saya bacakan tadi adalah daripada ayat 1 hingga 7 sahaja. Sebenarnya kalau untuk kita bagi kemahiran yang lebih untuk menguasai hukum ra ni memang bagus baca surah Al-Qamar. Buka surah Al-Qamar, memang semua ra'sul ayah ni maksud dia hujung ayat pada surah Al-Qamar semuanya adalah huruf ra.
Kat situlah ra dibaca tebal. Carilah mana satu tebal. Kat situlah nipis. Kat situlah ada dua wajah. Kat situlah ada huruf apa tadi? Huruf yang mahzufah. Banyak kat situ. Dia nak menguji kita kan. Sama ada kefahaman kita tu kuat ke tidak berkenaan dengan hukum ra. Tu boleh tengok pada surah Al-Qamar. Okey, wallahu a'lam. Ada soalan? Kalau tak ada, saya nak habiskan sikit lagi ni. Ustazah. Ya. Ya. Walan tardo. Okey. Tardo. Okey. Walan tardo. Susah hati rupanya. Susahlah. Walan tardo. InsyaAllah boleh. Okey. Maknanya Boleh. senyum ke? Senyumlah sebab nun itu bertemu huruf nipis. Okey. Okey. Boleh. Baik, sekejap. Satu lagi tadi. Kipas. Ni. Sekejap Huruf tafkhim, huruf tarqiq. Okey, habis. Okey, seterusnya. Okey, baik. Yang bawah tu huruf ra dibaca dengan bacaan khusus. Okey, yang ini tarqiq. Dua-dua dibaca tarqiq. Macam mana cara nak baca dia? Kalau kita jumpa pada kalimah yang ada diamond kat bawah tu. Ada diamond kat bawah tu, dia baca dengan imalah. Imalah tu maksudnya condong. Imalah tu condong. Dia bukan fathah, dia bukan kasrah. Dia bukan majroha. Kalau majroha fathah. Kalau kasrah majriha. Tapi imalah ni antara fathah dan kasrah. Dia duduk kat tengah-tengah majriha. Re tu pun ada pembahagian. Jangan baca re. Ada baca re. Ada baca re. Dia bukan kalau dalam bahasa Inggeris tu bukan R-A-R-E. Re kan. Dia R-A-Y. Re. Re. Jadi dia sebut kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita kena baca majriha? Kerana dia meraihkan ada sesetengah ulama qura membaca dengan bacaan imalah ni. Tapi untuk bacaan kita Hafs an Asim, Tariq Syatibi ni satu tempat sahaja iaitu surah Hud ni. Majriha Surah Hud ayat 41 ni. Bolehlah tulis kat situ. Surah Hud ayat 41. Yang mana dia sebut sebagai ra tu ra mumalah ataupun ra imad, dibaca dengan imalah. Nama ra tu ra mumalah, cara bacaan di imalah iaitu dicondongkan. Disengitkan sikit daripada ra kepada re. Daripada re dia naik sikit re. Gitu. Dia macam bentuk L. Faham tak maksud saya bentuk L tu macam mana? Contoh dia begini. Contoh saya contohkan. Boleh nampak tak apa yang saya nak share sekejap Okey, saya draw. Katalah dia macam ni. Macam ni kan. Ini baris atas. Ini dekat sini dia baris. Dekat sini bahagian sini ni disebut sebagai baris bawah. Tapi imalah tu dia keluar kat sini. Dia tengah. Atas tidak, bawah tidak. Dia duduk tengah. Kalau atas majro, kalau bawah majri, kalau tengah disebut imalah apa dia? Majriha. Boleh? InsyaAllah. Okey? InsyaAllah. Boleh. Itu satu. Stop share. Kemudian yang kedua, dibaca tarqiq. Asalnya bacaan ra ni dibaca tebal. Dia boleh dibaca dengan dua ra yang diwakafkan secara raum. Maka bacaannya seperti mana kita baca dengan wasal.
Kan wal asri innal tu bila kita baca wasal kan kita hidupkan ra. Tapi kat sini kat sini kita boleh baca dengan raum. Raum tu maksudnya dia sikit sahaja ujung. Wal asr. Wal asr. Dia bunyi ni sikit je. Tapi jarang orang ambil raum ni. Selalu orang ambil yang bacaan waqaf dengan bacaan tebal sahaja. Wal asr. Tapi boleh tak nak baca dengan raum? Kita kena tahulah cara bacaan ni macam mana. Raum ni sedikit sangat bunyi dia. Wal asr. Wal asr. Susah sikit. Jarang orang buat sebab sod tu dibaca. Sod itu dibaca tebal. Ra tu dia nak ambil sikit je. Melainkan kalau dia nak baca terus. Kalau dia nak baca secara wasal, memang dia dah jelas nipis lah. Wal asri innal. Wal asri innal. Kalau dia berhenti wal asr. Tu tebal. Wal asri. Nipis. Untuk pada kita lah kita nak baca raum ataupun tidak. Ya Bunda? Ustazah, kalau tarik Syatibi, dia ambil raum ke dia ambil yang belas? Dua-dua. Tarik Dua-dua boleh. Syatibi. Dua-dua boleh. Oh, mana dua-dua boleh? Boleh? Ra yang diwakafkan secara raum ataupun diwakafkan secara sukunul mahdi. Sukunul mahdi tu maksudnya sukun yang biasa itulah. Okey, boleh? Maknanya kita baca nipis ya Ustazah? Sebab ni tak tulis tarkik. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Yelah, dia tarkik sekiranya kita baca dengan raum. Dia tulis tarkik sekiranya kita baca dengan raum. Kalau tak kita boleh baca kalau tebal kita nak kan? wakaf ros, betul. Okay. Jangan confuse maksudnya kat sini bacaan khusus ni boleh kita baca secara raum. Jadi bila raum tu mesti baca nipis. Kalau kita tak nak ambil raum, baca tebal lah maksudnya. Boleh? Wal asr. Wal asr. Gitu. Okey? Boleh? Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. وبلغ رسوله النبي الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله. Okey. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.